Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang saya sebutkan semalam, bahawa tumpuan pihak polis ataupun PDRM bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia lebih kepada pemantauan dan menguatkuasakan dari segi pematuhan SOP untuk kawalan pergerakan bersyarat PKP-B ini, iaitu melalui Task Force Operasi Pematuhan yang telah pun diwujudkan oleh PDRM. Semalam sebanyak 17,728 premis telah pun diperiksa dan tindakan nasihat telah pun dibuat. Sebanyak 1,057 pasaraya, 1,743 restoran dan 598 kilang yang diperiksa. Tapi seperti yang saya sebutkan semalam, masih lagi ada 3 peringkat. Sekarang ni peringkat pertama iaitu menasihat. Peringkat kedua, amaran. Dan peringkat ketiga adalah tindakan undang-undang kepada mereka yang masih berdegil dan tidak patuh kepada SOP untuk PKP-B ini. Pemeriksaan juga dibuat di 325 terminal pengangkutan darat, terminal pengangkutan air dan 12 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi PKP juga telah memeriksa sebanyak 9,259 kenderaan persendirian dan 1,145 kenderaan awam. Dan turut diperiksa adalah 546 pasar awam, 927 tempat ibadah, 298 tempat riadah dan 180 tapak binaan. Jadi seperti kita lihat bahawa fokus kepada pemantauan ini menyeluruh di pasaraya dan di mall membeli belah dan sebagainya juga tidak terlepas daripada pemantauan oleh Special Task Force Operasi Pematuhan PKP-B ini. Mengenai gerak Malaysia, saya percaya pihak polis telah pun menyebutkan, tapi saya ingin menyebutkan sekali lagi bahawa melalui aplikasi Gerak Malaysia, pihak PDRM telah menetapkan 4 hari pergerakan merentas negeri dan sebagainya mulai besok pada 7 Mei 2020 sehingga Ahad 10 Mei, bagi membolehkan orang ramai yang terkandas membuat perjalanan merentas negeri untuk kembali ke kediaman masing-masing ataupun daripada Kuala Lumpur ke kediaman mereka di luar daripada Kuala Lumpur, atau daripada Kuala Lumpur misalnya untuk mengambil keluarga mereka yang terperangkap di kampung untuk dibawa balik ke Kuala Lumpur. Dan dari segi ketetapan yang telah pun dijadual yang dikeluarkan oleh pihak polis, esok 7 hari bulan dikhususkan untuk orang ramai yang terkandas di Kuala Lumpur untuk pulang ke kediaman masing-masing di negeri-negeri lain besok, sepanjang hari 1 hari besok. Dan juga daripada Kuala Lumpur untuk mengambil keluarga, anak misalnya, yang saya dah beberapa kali sebutkan, bila cuti mereka hantar untuk duduk di kampung, anak mereka duduk tinggal bersama datuk nenek mereka. Tiba-tiba PKP dan anak mereka telah pun terlalu lama berada bersama dengan datuk nenek atau keluarga mereka di kampung. Mereka
nak mengambil balik anak mereka, mereka dibenarkan untuk balik ke kampung, untuk ambil anak mereka, untuk bawa balik ke Kuala Lumpur. Permohonan perlu dibuat melalui gerak Malaysia ini dan memaklumkan mengenai perjalanan mereka. Kalau mereka bertolak besok untuk balik hari ke Kuala Lumpur, pergi ambil anak dan balik hari ke Kuala Lumpur, mereka perlu memaklumkan kepada pihak polis melalui gerak Malaysia ni. Tapi mungkin mereka ingin tinggal 1 atau 2 hari di kampung, dan mereka boleh balik berdasarkan kepada jadual yang dikeluarkan oleh pihak polis. Katakan contoh, mereka nak pergi ambil anak mereka di Pahang. Pahang telah pun ditetapkan tarikh untuk pergerakan daripada Pahang ke Kuala Lumpur. Kalau mereka balik besok, mereka mungkin boleh stay 1 atau 2 hari dan bawa balik anak mereka ke Kuala Lumpur berdasarkan kepada tarikh yang telah pun disediakan oleh polis. Tetapi kita menggalakkan supaya kalau boleh balik dan terus balik ke KL. Cuma mungkin kalau yang daripada tempat yang terlalu jauh, sebagai contoh daripada Kuala Lumpur nak ambil anak di Perlis, mungkin tak sempat nak balik, jadi kita benarkan. Tetapi mesti maklumkan melalui gerak Malaysia tentang tarikh untuk mereka pulang ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Mulai daripada 8 hari bulan, pergerakan daripada negeri ke Kuala Lumpur ataupun di tempat kerja masing-masing lah. Untuk 8 hari bulan Mei, hari Jumaat, pergerakan bagi mereka yang berada di Perak, Johor dan Kelantan, 3 negeri, bergerak serentak pada hari Jumaat. Kerana perjalanan masing-masing berbeza, daripada Perak, daripada utara, daripada selatan, daripada Johor dan daripada pantai timur Kelantan. Manakala bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang, pergerakan mereka adalah pada hari 9 hari bulan Mei, pada hari Sabtu 9 hari bulan Mei. Manakala pada hari Ahad 10 Mei ialah bagi mereka yang berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Dan pergerakan mereka ini adalah sepatutnya terus, pergerakan yang terus, kecuali mereka nak menggunakan tandas di RNR. Gerai makan di RNR adalah ditutup, tiada gerai makan. Jadi saya nasihatkan, kalau perjalanannya agak jauh, bagi yang bukan Islam lah. Kalau bagi yang Islam memang tak ada makan lah dalam kereta. Bagi bukan Islam, kalau ada yang terlibat, mereka perlu membawa bekalan makanan, kerana RNR adalah ditutup. Begitu juga dengan surau di RNR juga ditutup. Ya, jadi kalau yang dibenarkan hanya berhenti di RNR untuk ke tandas mata-mata. Kalau 1 orang saja menggunakan tandas, kalau ada 4 orang dalam kereta, 3 yang lain perlu berada di dalam kereta masing-masing. Dan pihak berkuasa akan berada di setiap RNR dan lain-lain tempat berhenti untuk memastikan pematuhan kepada SOP PKP ini. Jadi kalau yang penat lah, sebagai contoh, ya, ada yang mungkin berasa kepenatan kalau perjalanannya terlampau jauh, mereka nak berhenti sekejap di RNR. Mereka boleh berhenti di RNR, tapi tidak boleh keluar dan merayau-rayau di kawasan RNR. Mereka mesti juga berada di dalam kereta masing-masing.
Perjalanan jauh kadang-kadang minyak tidak mencukupi. Terpaksa berhenti untuk mengisi minyak. So di sepanjang lebuh raya, stesen minyak beroperasi daripada 6 pagi hingga 12 malam. Jadi boleh menggunakan stesen minyak di lebuh raya. Jadi itu saja mengenai Gerak Malaysia. InsyaAllah saya percaya pihak polis akan sekali lagi memaklumkan secara detail dan mereka mengeluarkan FAQ ataupun soalan lazim untuk dijawab oleh pihak PDRM. Mengenai sanitasi awam, Ops Sanitasi Awam yang di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 5,407 operasi sanitasi termasuk 85 zon kuning dan merah. Sebanyak 9,079 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 107 operasi sanitasi yang meliputi 39 zon merah dan zon kuning di 11 negeri, termasuk 31 operasi di Johor dan 16 operasi di Sabah. Sehingga kini, operasi sanitasi telah merangkumi 2,952 bangunan kerajaan, 2,032 tempat awam, 2,244 pusat perniagaan, 1,535 kawasan perumahan termasuk PPR dan 316 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat 6 hari bulan iaitu semalam, sebanyak 245 pusat kuarantin telah beroperasi sama seperti hari sebelumnya, yang mana 17,107 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 350 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Seramai 29,026 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin secara wajib sejak 3 April 2020 dan sejak bermulanya 17 April 17,647 individu telah pun selesai menjalankan kuarantin wajib mereka dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai pergerakan pelajar yang pulang ke kampung, hari ini KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, akan menghantar pulang seramai 2,897 pelajar IPT awam dan swasta ke kampung halaman masing-masing. Sebanyak 8 penerbangan telah dijadualkan untuk menghantar pulang 2,297 pelajar, iaitu daripada Sarawak, daripada Semenanjung ke Sarawak, daripada Semenanjung ke Sabah dan juga di antara Sabah, daripada Sabah ke Sarawak dan juga daripada Sarawak ke Kuala Lumpur. Detailnya, satu penerbangan daripada KLIA ke lapangan terbang antarabangsa Kuching, 2 penerbangan daripada KLIA ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, 2 penerbangan daripada KK Kota Kinabalu ke Kuching dan 3 penerbangan daripada Kuching ke KLIA. Ini maknanya pelajar daripada Semenanjung yang belajar di Sarawak akan dibawa pulang ke Semenanjung. Pergerakan pulang pelajar di zon timur ke kampung halaman di zon selatan dan juga pelajar di zon utara ke zon tengah juga akan bermula pada malam ini dan pergerakan ini akan melibatkan 600 pelajar. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Seperti biasa, pesanan saya terus kekal di rumah,
untuk kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih.